Ya, selamat menyambut Hari Taipusam kami ucapkan dari seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia dan juga RTM untuk kita gambarkan hari ini. Sudah pastinya hari ini hari percutian untuk anda bersama keluarga, sahabat anda dan sebagainya. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini di Selamat Pagi Malaysia bersama saya Ismail Adnan. Dan juga saya Raja Sufi Raja Arif. Diharapkan anda semua dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Dan hari ini kita pasti ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung. Betul. Jadi gunakan cuti anda ini sebaik mungkin untuk kita luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang. Tetapi yang paling penting adalah tolong jaga diri anda, hati-hati ketika memandu pulang ke rumah masing-masing insya-Allah. Itu dia. Sofi, kampung di mana? Saya di Kedah. Oh, di Kedah. Tak balik baru-baru ni? Tak, masih belum berkesempatan lagi. Tak apa. Nanti ada. Saya memang tiap-tiap minggu balik Gombau. Wah. Itu kita memanfaatkan waktu cuti tu. Tapi apa-apa pun, itulah dia Sofi. Kita nak ucapkan bagi mereka yang merancang perjalanan untuk pulang ke kampung ataupun bersama dengan sahabat handai dan juga untuk pulang ke kampung halaman, boleh melakukan ujian dan juga pengesanan kendiri untuk kita memastikan agar kita boleh mencegah daripada penyebaran pandemik COVID-19 ini dan juga untuk memastikan keluarga kita berada dalam keadaan selamat. Jadi hari ini perkongsian di akhbar-akhbar tempatan yang menarik untuk kita bawakan, Sofi, terlebih dahulu adalah berkenaan tentang amanat dan juga ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan sambutan Hari Taipusam. Kalau boleh kita kongsi dibacakan di situ, Sofi. Ya, itu dia. Antaranya adalah iaitu saya mengucapkan selamat menyambut Hari Taipusam kepada keluarga Malaysia yang beragama Hindu. Taipusam adalah perayaan penting bagi kaum India beragama Hindu di Malaysia yang diraikan pada bulan Tai, bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Sebelum kita dilanda penularan wabak COVID-19, Taipusam disambut dengan perarakan ke kuil-kuil Hindu dengan membawa kavadi dan juga pa'al qadam yang mengandungi susu. Walaupun pada tahun ini sambutan diadakan secara sederhana dan kecil-kecilan bagi mengekang penularan wabak COVID-19, saya berharap keluarga Malaysia beragama Hindu dapat meneruskan upacara mengikut norma baharu dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Itu dia, kalau kita lihat antara SOP yang telah pun ditetapkan adalah setiap daripada orang ataupun mereka yang mengunjungi kuil diberikan masa lebih kurang dalam 30 minit peruntukan masa untuk berada di dalam kuil dan temu janji juga diberikan waktu tertentu supaya untuk kita mengekang daripada penularan wabak COVID-19 supaya ketika mereka berada di dalam kuil itu tidaklah secara serentak ataupun beramai-ramai Ismail. Itu yang paling penting bagi kita mengekang penularan COVID-19. Itu yang paling utama. Ya, benar sekali, Sofi. Itu mungkin apa yang dikongsikan oleh Sofi tadi adalah berkenaan tentang SOP terkini yang diumumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak MKN. Kita juga nak membawakan perkongsian. Okey, ini dia antara data harian untuk dos yang diberikan bagi keseluruhan 61,135,763 melengkapkan dos kedua-duanya. Namun kita juga nak membawa gambaran berkenaan kes aktif COVID-19. Ini masih lagi rasional dan juga relevan kerana perkembangan terkini harian ini diambil kira oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membuat penilaian seterusnya. Kes tempatan 2,162 kes, kes import tambahan 180 kes. Jadi ini merupakan gambaran kepada bagaimana kita melihat penilaian itu akan dilakukan sama ada untuk kita beralih kepada fasa endemik ataupun fasa seterusnya bagi penilaian berterusan dan juga pelaksanaan SOP dan juga perintah-perintah terkini yang dikelolakan dan juga yang akan diaturcarakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak KKM. Jadi ini adalah data-data harian yang kita senantiasa bawakan bersama dengan anda saban hari. Okey, seterusnya, Sofi. Dan seterusnya kami nak kongsikan juga berkenaan dengan pelaksanaan vaksin secara walk-in bagi warga emas dan bekalan vaksin Pfizer di PPV Integrasi Lembah Kelang. Alhamdulillah ada beberapa PPV yang akan memudahkan warga emas, khususnya akan bermula pada hari Rabu ini insya-Allah. Dan bagi anda yang telah pun berusia 60 tahun ke atas, warga emas khususnya, dan telah pun lengkap vaksinasi 2 dos, telah pun melebihi 3 bulan, boleh terus ke PPV yang telah pun dikongsikan, yang telah pun diberikan, iaitu antaranya boleh saya kongsikan, kita ada beberapa lokasi di sini, iaitu di World Trade Center Kuala Lumpur, Axiata Arena Bukit Jalil, Ideal Convention Center Shah Alam dan juga Dewan Soka Gakkai Kelang. Okey, ini ada 4 PPV di sini bagi memudahkan anda untuk walk-in sahaja untuk mendapatkan dos penggalak anda di antara waktu jam 2 petang sehinggalah 8 malam, dan kecuali di Dewan Soka Gakkai bermula pada jam 12 tengah hari sehinggalah jam 4 petang. Kecuali juga
juga cuti umum. Cuti umum pula kita semua nak bercuti kan. Jadi perlu untuk ke hari yang seterusnya, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Apa yang dikongsikan oleh Sophie tadi adalah merupakan antara beberapa kemas kini terkini prosedur yang dilakukan di pusat pemberian vaksin PPV. Dan yang lebih pentingnya adalah sekiranya anda sudah pun mendapatkan temujanji, semak di aplikasi MySejahtera, dan kalau boleh perihal tentang untuk datang awal itu adalah penting kerana di lokasi-lokasi PPV itu mereka sudah pun menyediakan alokasi dan juga peruntukan untuk memastikan agar dapat melengkapkan pada satu-satu hari untuk jumlah mereka yang diberikan dos penggalak. Dan seterusnya ini yang dikongsikan oleh Sophie tadi berkenaan di beberapa lokasi. Namun begitu untuk dos penggalak warga emas boleh melakukan pemberian vaksin ini secara walk-in bermula pada hari Rabu di 4 PPV. Kalau boleh dibacakan Sophie. Okey, antara perkongsiannya adalah perkhidmatan vaksinasi dos penggalak COVID-19 secara jumpa terus bagi warga emas ditawarkan di 4 pusat pemberian vaksin integrasi di Lembah Kelang bermula Rabu ini. Dan Kementerian Kesihatan dalam kenyataan hari ini menyatakan 4 PPV tersebut adalah seperti yang saya kongsikan tadi, iaitu WTC, kita ada juga PPV Axiata Arena Bukit Jalil dan juga Ideal Convention Center di Shah Alam dan juga di Dewan Sokagakai di Kelang, Selangor. Dan kalau tak risau saya semalam, Ismail, antaranya juga bakal dibuka PPV di beberapa negeri yang lain untuk memudahkan anda semua untuk mendapatkan dos penggalak. Kalau kita lihat sekarang ini populasi lebih kurang dalam 40% ataupun 9.34 juta yang telah pun mendapatkan dos penggalak. Jadi kalau anda boleh terus simak di aplikasi MySejahtera untuk memastikan anda telah pun dapat temujanji dan tolong hadirkan diri anda bagi kita mengekang penularan COVID-19 ini, insya-Allah. Yang paling penting adalah nyawa kita terjamin bersama dengan ahli keluarga kita yang tersayang, insya-Allah. Itulah dia antara yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan termasuk dengan pemberian dos penggalak. Okey, sedikit juga berkenaan tentang Malaysia, rekod trend peningkatan kes pada minggu epidemiologi kedua. Ini dinyatakan oleh yang berbahagia Tan Sri Dr. Hisham Abdullah. Gambaran terkini peningkatan dan juga trend itu sama ada naik turun juga merupakan antara penilaian terkini yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam melaksanakan beberapa arahan terbaru dan juga prosedur-prosedur terbaru khususnya menjelang perayaan Taipusam dan juga Tahun Baharu Cina. Jadi ini merupakan antara kerisauan yang diterjemahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia antara lain tentang pengumpulan beramai-ramai di sesuatu lokasi. Jadi kembali kepada SOP asas iaitu pengesanan kendiri dan juga memastikan penjarakan sosial, memakai pelitup separuh muka dan sebagainya. Itu antara yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Kita nak ke sahabat kita di Melaka, Sophie. Betul, seleksi pagi. Tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.